Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi kita dalam sesi perkongsian info teknikal berkaitan dengan event. Jadi pada hari ini saya ingin membincangkan berkaitan signal distribution, iaitu penyampaian dan pengagihan isyarat dalam satu event tu. Dan dalam video ini saya akan membincangkan secara spesifik hanya berkaitan dengan audio dan DMX signal. Okey. Satu lagi jenis signal iaitu visual signal. InsyaAllah kita akan bincangkan kemudian dalam video yang lain lah. Okey, signal ni biasanya dia konsep dia adalah daripada pergerakan daripada source atau punca dia, kemudian kepada processing unit dan kepada output. Okey, dalam kes signal audio, biasanya dia punya source dia adalah macam mikrofon dan mungkin peralatan muzik. Okey, kemudian akan disampaikan kepada processing yang secara asasnya biasanya kita gunakan mixer. Okey, di mana bunyi ataupun isyarat itu kita akan adun, barulah kita hantar kepada output unit. Apa bezanya audio dan DMX ni? Okey, audio adalah bunyi untuk isyarat bunyi, dan manakala DMX biasanya adalah isyarat yang kita gunakan untuk menghantar signal kepada peralatan lighting. Okey, kenapa kali ini kita gabungkan kedua-dua audio dan DMX? Sebab secara umumnya kabel yang digunakan adalah agak similar, agak serupa. Konektor yang digunakan untuk DMX adalah konektor yang sama kita gunakan untuk audio. Secara spesifiknya adalah konektor XLR. Kabel audio dan DMX. Okey, kalau kita tengok kabel audio dan DMX ni memang nampak similar. Secara luarannya memang sama. Okey, kita tak akan nampak perbezaan dia. Okey, dan konektor yang digunakan pun sama. Okey, kedua-dua menggunakan konektor XLR. Okey, di sebelah kiri saya ni, ini adalah kabel audio. Okey, kalau kita tengok dekat sini, dekat kabel tu sendiri dia tulis kat situ professional audio cable. Okey, kita nampak sini professional audio cable. Jadi ini memang khusus untuk audio signal. Okey, manakala yang sebelah kanan saya, ini adalah kabel yang spesifik digunakan untuk DMX lah. Okey, dan tertulis di sini adalah professional DMX cable. Okey, itu yang membezakan secara luaran dia. Itu je lah yang kita akan nampak. Semua serupa, cuma yang membezakan antara dua kabel ni adalah impedance kabel ni. Okey, untuk kabel DMX, okey, dia punya impedance, okey, dia punya istilah dia impedance, rintangan, okey, adalah sebanyak 110 ohm. Okey, manakala untuk kabel audio pula, dia punya rintangan hanyalah 75 ohm. So sebenarnya itu sahaja yang membezakan antara dua kabel ni. So ada orang tanya, kenapa boleh tak kita gunakan kabel audio sebagai kabel untuk lighting, dan sebaliknya kabel lighting gunakan untuk kabel audio? Sebenarnya boleh, tapi ada tapi. Okey, sebenarnya dia ada masa-masa dia akan terdapat gangguan. Okey, untuk kabel DMX kadang-kadang signal tu tak sampai, dan kadang-kadang peralatan tu terus tak berfungsi. Okey, benda ni dia ada kaitan dengan impedance kedua-dua jenis kabel ni lah. Jadi sebaik-baiknya jangan dicampur adukkan antara kedua kabel ni. Okey, itu antara dua jenis kabel. Dan secara umum dia memang kabel DMX ni biasanya dalam dia punya kabel dia tak tebal, dia nipis. Okey, sejarah asal kabel DMX ni sebenarnya adalah bila dibangunkan konsep ataupun DMX ni,
Okey, sebenarnya dia adalah dia nak meniru apa kabel audio. Okey, konsep dia sama. Dia akan ada tiga kabel dalam tu. Hot, cold dan ground. Okey. Yang bezakan tadi itulah impedance dia. Jadi binaan apa semua dia super. Cuma pada awal pembinaan kabel DMX, dia ada 5 kabel lain dalam ni. Okey, kalau biasanya kita akan ada 3 hot, cold dengan dengan ground. Tapi untuk DMX pada asalnya dia ada 5. Okey. Jadi sebenarnya teknologi itu dia dah standby untuk mungkin akan datang apa penambahbaikan yang dibuat, tapi nampaknya sampai sekarang kedua-dua kabel tambahan tu biasanya tidak digunakan. Okey, jadi kami pun memang tak gunakan format DMX kabel yang 5 core punya, sebaliknya guna yang 3 core saja. Okey, yang ada sekarang macam ni. Okey, itu antara DMX kabel dan audio kabel. Okey. Kalau kita tengok pula audio kabel. Okey, kalau kita nampak kabel ni memang agak nipis apa semualah. Okey, sebenarnya kabel ni dia ada macam-macam jenis. Okey, ada yang lebih tebal daripada ni pun ada, dan dia punya struktur dalam yang beza pun ada juga. Okey, ni adalah antara kabel audio yang baiklah. Okey, yang ni adalah kabel Belden 8761. Saya tak berapa nampak model dia ni. Okey, dalam industri event, ini adalah antara kabel signal audio yang terbaik lah. Okey, dan harganya agak mahal. Okey, dan yang ni yang kabel alternatif dia yang agak murah sikit lah. Dan kebanyakan kabel yang digunakan adalah bersaiz lebih kurang macam ni. Okey, ni adalah kabel audio yang biasa digunakan. Okey, kabel audio ni kadang-kadang orang panggil kabel mikrofon. Okey, ataupun XLR kabel. Okey, tu istilah tu semua sama je. Okey, itu semua adalah audio kabel. Dan audio kabel ni pun kadang-kadang ada pelbagai color. Okey, macam-macam warna. So, macam contoh di sini kita ada 2 jenis color, 2 jenis warna merah dan biru. Okey, dan dia ada pelbagai lagi jenis color lah. Sebenarnya setengah-setengah orang suka untuk menggunakan warna yang berbeza-beza untuk membezakan kegunaan ataupun sambungan peralatan dan sebagainya. Tapi bagi kami lebih suka gunakan kabel yang berwarna hitam sajalah. Dia lebih universal, dan bila kita lay kabel semasa event tu, dia tak nampak dan tak serabut lah. Okey, itu kabel ni pula. Apa benda yang ada dalam tu? Macam tadi saya cakap, ada 3 core ataupun 3 kabel lain dalam tu. Okey, actually kabel signal ni dia ada 2 jenis kabel. Okey, dia ada 2 core dan dia ada yang 3 core. Okey, apa bezanya antara 3 core dengan 2 core? Okey, kabel 3 core kita panggil balance signal, balance kabel. Okey, manakala untuk yang 2 core kita panggil unbalance. Bezanya macam saya cakap tadi, dia ada 2 core dengan 3 core. So balance signal, balance kabel ni dia lebih superior daripada unbalance. Okey, dari segi satu adalah dia ada tambahan satu ground, yang mana dia akan membantu untuk mengelakkan gangguan signal daripada luar. Kadang-kadang dia ada electromagnetic interference daripada luar ataupun peralatan lain yang mana boleh mengganggu aliran signal dalam kabel, dan seterusnya akan menyebabkan ada bunyi-bunyi lain yang tidak kita kendaki keluar di speaker dan sebagainya. Okey, so saya akan potong kabel ni dan kita akan tengok apa benda yang ada dalam. Okey, kita akan potong dulu kabel unbalance. Okey, unbalance kabel. Okey,
Ini adalah unbalanced cable. Okey, bila kita buka kat dalam ni, apa yang kita nampak? Okey, adalah dua lembaran kabel. Okey, yang apa nama copper ni saja. Okey, dan dalam salutan ni kita ada satu lagi kabel. Okey, yang ada dalam conduit. Okey, ni adalah unbalanced cable. So dia adalah dia ada hot dan cold saja. Okey, dia tak ada ground. Okey, manakala apa nama untuk kabel kabel balance pula, dia akan ada 3 kabel dalam ni. Okey, struktur yang lebih kurang sama. Okey, dia akan ada apa nama kabel yang serabut macam ni. Okey, tapi dalam balance kabel ni, apa wire yang apa tanpa conduit ni akan bertindak sebagai ground. Okey, dan dalam ni dia akan ada 2 kabel. Salah satunya adalah hot dan cold. Okey, biasanya kalau warna merah ni kita akan apa treat dia sebagai apa nama hot cable. Yang apa warna yang lain ni dia akan apa sebagai cold cable. Jadi dia lebih kurang positif dan negatif. Hot, cold. Okey, dan yang ni adalah ground. Okey, dan kadang-kadang ada color-color juga, color-color yang lain. Jadi sebenarnya bila kita apa nak buat termination ataupun pemasangan konektor, kena make sure ujung dengan ujung tu sama. Okey, kalau kata dah merah tu hot, ujung satu lagi merah pun kena hot. Okey, jangan sebelah sini apa nama merah hot, yang sebelah sini merah cold. Tak jadilah. Jadi dia signal tu akan hantar terbalik lah. Okey, itu antara dua perbezaan apa nama kabel signal yang kita ada, balance dan unbalance. Jadi kalau kita imbau balik kabel DMX tadi, sebenarnya struktur dia lebih kurang yang macam ni lah. Dia akan sama dengan balance kabel, akan ada 3 core. Okey, hot, cold dan juga ground. Okey. Okey. Tadi kita dah bercakap soal berkenaan dengan kabel. Okey. Kabel ni dia adalah satu apa nama medium pengantaran. Okey. Jadi macam mana kita nak menyambungkan apa nama antara kabel dengan peralatan yang kita gunakan. Jadi bila kita nak sambung kabel pada peralatan yang kita gunakan, dia akan ada konektor ataupun interconnect. Okey, antara konektor yang biasa digunakan, okay, ini salah satu daripadanya. Ini kita panggil 3.5 stereo connector. Okey, kalau kita tengok sini, okey, dia ada 3. Kalau kita tengok kabel, kalau kita tengok apa nama kabel yang kita ada tadi kan, balance dengan unbalance kan. Jadi untuk apa menggunakan konektor ni, dia akan menggunakan balance kabel. Sebab dia akan ada hot, cold dan ground. Susah nak tunjuk. Maknanya yang atas ni hot, cold dan ground. Okey. Konektor ni biasanya dia ada nama dia sendiri. Kita panggil tip, ring, sleeve. TRS. Okey, tip, ring dan sleeve. Tip tu untuk hot, ring untuk cold dan sleeve untuk ground. Okey. Ini adalah konektor saiz 3.5 mm. Okey. Kita ada konektor satu lagi yang lebih kurang serupa tapi saiz dia berbeza. Okey. Yang ni adalah konektor TRS juga, tapi dia bersaiz 6.3 mm. So dia bergantung pada peralatan yang kita gunakan dan sambungan yang kita nak gunakan juga. Jadi ada yang menggunakan 3.5 mm dan ada juga yang menggunakan 6.3 mm. Okey, tapi dia punya apa nama
structure ataupun build up dia kat dalam tu serupa. Dua-dua lebih kurang macam ni. Dan konektor yang serupa juga, dia ada satu lagi jenis kita panggil mono konektor. Okey, mono konektor ni dia hanya ada dua sahaja sambungan. Okey, kalau kita nampak kat sini dia hanya ada tip dan ring. Okey, dua sahaja. Okey, maknanya dia tak ada ground. Jadi konektor ni biasanya digunakan untuk kabel unbalance lah. Jadi kalau kabel unbalance tu dia akan ada dua kabel saja dan kita boleh gunakan konektor ni. Dan setengah-setengah peralatan dia akan hanya menggunakan konektor mono konektor saja. Okey. Okey, itu adalah dia punya konektor mono dan stereo. Dan kita juga ada bahagian yang boleh disambungkan. Bahagian yang ni male dan ni adalah female. Okey, male dan female ni kita boleh sambungkan. Okey, kita boleh sambung. Jadi kalau kabel tu datang dengan male dan datang dengan female, dia akan disambungkan menggunakan konektor macam ni lah. Okey. Okey, satu lagi konektor adalah XLR konektor. Okey. XLR konektor ni sama juga, dia ada male dan female. Okey. Ini adalah konektor standard yang digunakan untuk penyampaian ataupun distribution signal dalam event. Okey. So apa bezanya dengan mono? Kalau mono kita pakai dua kabel ataupun dua core ataupun unbalanced kabel. Dan untuk XLR ni dia sambungan dia lebih kurang serupa dengan kabel stereo. Okey, kabel stereo dia akan ada 3 dan XLR ni pun dia sama juga, dia gunakan 3 kabel, sambungan kabel. Jadi sama juga, dia ada hot, cold dan ground. Okey. Cumanya dia yang bezakan dia adalah dia punya kedudukan lah. So kalau dalam kes ni biasanya setiap pin akan diberi nombor. Kalau kita tengok kat sini ada nombor 1, nombor 2 dengan nombor 3. Okey, nombor 1 biasanya kita akan sambungkan kepada ground. Okey, kalau tadi kabel tadi kan nampak ni. Okey. Nombor 1 akan disambungkan kepada ground. Okey, itu nombor 1. Okey, nombor 2 kita akan sambungkan kepada hot yang warna merah ni biasanya. Okey. Dan yang nombor 3 kita akan sambungkan kepada cold. Itu standard penyambungan kabel XLR konektor XLR kepada kabel balance. Okey. Kadang-kadang ada juga peralatan yang dia menggunakan penyambungan konektor XLR, tapi dia menggunakan kabel unbalanced. Jadi apa yang kita boleh buat biasanya kita akan gabungkan ground dengan cold kepada kabel yang sama. Okay, contohnya macam ni. Okey. Kabel yang standard ni dia akan disambungkan kepada bahagian ground, dan inilah kabel ground dan inilah dia punya sambungan kepada cold. Manakala yang core kat dalam ni ini adalah hot, positif dia. Jadi positif, negatif. Okey. Kalau kata yang balance pula ni merah positif. Okey, merah positif. Yang putih ni negatif. Yang ni adalah ground. Okey. Itu adalah sambungan dia. Okey. Itu XLR. Okey. Okay. Ada satu lagi. Ini sebenarnya jaranglah kita gunakan, tapi ada juga yang masih menggunakan konektor ni. Ini dipanggil RCA. Okey, RCA. Kalau kita biasa tengok kabel sambungan dekat TV, dekat VCD player lama-lama semua, kita ada 3 kabel. 3 kabel RCA.
dia ada warna kuning, merah dan juga hitam, ataupun kadang-kadang kuning, merah dan juga putih kalau tak silap saya. Okey, kalau kita recap balik, sebenarnya konektor untuk audio ni dia tak banyak lah. Okey, dia cuma ada beberapa jenis konektor, mono dan stereo. Okey, mono dan stereo. Okey, dan saiz kecil dan besar. Okey, yang kecil ni 3.5 mm dan yang besar ni adalah 6.3 mm. Dan kemudian kita ada XLR. Okey, ni XLR macam ni, XLR. Ni XLR female, male. Okey, manakala yang macam ni adalah XLR male. Okey, male, female. Okey, dia jantan, betina. Dia mesti macam tu. Okey. Dan suka saya nak menarik balik berkenaan dengan konsep sambungan ni. Kenapa ada male dengan female? Satu adalah untuk membolehkan penyambungan, dan satu lagi dia adalah standard di mana, okey, kalau kita tengok kat sini, female akan jadi incoming. Okey, maknanya apa-apa signal yang masuk, dia kena masuk ke female dan dia akan keluar melalui male. Okey, dia akan macam tu. Kita tak akan pasang kabel XLR ni sama-sama jantan, sama-sama betina. Takkan. Dia mesti berpasangan. Okey, jantan, betina, male dengan female. Jadi female ni untuk incoming, okey, signal yang masuk, dan male ni adalah signal yang keluar. Jadi masuk daripada source, keluar kepada peralatan yang seterusnya. Dia mungkin dia akan berangkai-rangkai. Okey, daisy chain, dia bersambung-sambung. Okey, so dia punya pesusun atur tu dia mesti macam tu. Okey, jadi saya rasa setakat itu saja. Jadi insya-Allah selepas daripada ni kita akan bincangkan pula berkenaan dengan visual ataupun video connection ataupun video distribution. So kita akan bincang pada video yang akan datang. Jadi terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan terima kasih.